Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi sebelum Abang mulakan cerita, Abang nak cakap kalau kita ni ceritakan kisah seram, memang banyak risiko yang Abang kena lalui, yang korang kena lalui. Kalau korang yang baru nak buat YouTube ni tentang cerita-cerita seram, memang kena terima, kadang-kadang kena redha dugaan yang apa tu akan dialami. Jadi abang sebenarnya dah diduga beberapa kali dan abang rasa macam misteri. Jadi sekarang ni, hari ni abang nak cerita pasal dua cerita, tapi dua-duanya berkenaan dengan orang hantar jenazah daripada satu negeri ke negeri yang lain, dan berlaku kedua-duanya pada waktu malam. Hidup abang gatal pula. Okey, berlaku kedua-duanya pada waktu malam. Jadi cerita pertama abang dapatkan daripada WhatsApp, dia hantar dekat abang. Ceritanya panjang, berlaku pada seorang budak lelaki namanya Syafiq. Diikut ayah dia jadi penghantar jenazah, van penghantar jenazah. Dan cerita kedua abang dapat daripada call, dan call ni pula abang dapatkan, dia cerita ke abang macam mana dia bertugas sebagai penghantar jenazah daripada satu hospital dekat KL nak hantar jenazah dekat negeri Pahang, Keratung. Negeri Pahang lah tu kan, dekat Keratung. Jadi dua cerita ni membuatkan abang rasa seram. Abang rasa macam dia punya seramnya nak bertumbuk je rasanya. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video abang. InsyaAllah abang akan ceritakan. Orang kata kalau hidung gatal ni resdung mungkin jugalah, sebab abang lately hidung abang gatal je, tak tahu kenapa. Jadi kalau korang tengok video abang, selalu abang sentuh-sentuh hidung kan, bukannya sebab kepenuhan dalam hidung tu, hidung abang tak penuh. Abang selalu waktu mandi bersih-bersihkan hidung. Cuma dia punya gatal lah, tak tahu kenapa gatal, meresdung ke apa. Okey, jom. Ini adalah cerita yang pertama abang nak cerita kat korang. Cerita dia macam ni. Abang dapat cerita ni daripada WhatsApp, tapi WhatsApp tu dia bagi panjang gila. Pengalaman seorang budak lelaki namanya Syafiq, macam mana dia hantar jenazah daripada Kuala Lumpur ke Johor Bahru. Nak dijadikan cerita, perkara ni berlaku pada tahun bila? Syafiq tak cerita ke abang, langsung tak cerita ke abang. Puas abang scroll, abang mesej dia, dia tak reply. Jadi dia ceritakan pengalaman dia ni tak tahu tahun berapa. Kisahnya, bapa dia ni bekerja dekat salah satu hospital dekat negeri Selangor, negeri Kuala Lumpur, dekat Kuala Lumpur lah kan. Bapa dia jadi penghantar jenazah, yang bawa-bawa van jenazah tu. Jadi waktu tu si Syafiq ni masih lagi baru habis sekolah. Jadi dia tak tahu nak buat apa, nak bekerja pun dia rasa macam tak ada mood nak kerja, sebab kerja kat kawasan KL ni kena naik motor, kena cilok-cilok. Jadi dia rasa dia nak berehat lah. Tapi di alang-alang dia berehat tu, dia kata lebih baiklah dia ikut bapak dia jadi penghantar jenazah kan, buat teman-teman bapak dia. Bapak dia pula selalu hantar jenazah sorang-sorang. Itu pun kalau ada orang teman, pihak hospital teman, dapatlah berdua pergi hantar jenazah. Selalunya dia hantar sorang-sorang aja jenazah tu daripada satu daerah atau satu negeri ke negeri yang lain. Jadi pada hari tu Syafiq buat keputusan dia nak teman ayah dia setiap kali ayah dia buat penghantaran jenazah. Nak dijadikan cerita, pada satu hari Syafiq diminta oleh ayah dia untuk teman ayah dia menghantar jenazah daripada Kuala Lumpur ke negeri Johor Bahru kalau tak silap abang. Jadi selepas jenazah tu disiap-siapkan, dikafankan, memang sebelum penghantaran jenazah, pihak hospital akan minta tukang mandi jenazah untuk persiapkan jenazah tu supaya bila dihantar ke kampung halaman dia dalam keadaan dah siap, tinggal nak ke bumi je. Jadi nak dijadikan cerita, penghantaran jenazah pada hari ini adalah dilakukan pada waktu malam. Abang tak tahu kenapa setiap kali hantar jenazah kena waktu malam. Tapi mengikut kata Syafiq, mengikut apa yang ditulis, proses nak mengafankan ataupun mempersiapkan jenazah tu sebenarnya agak memakan masa. Sebab jenazah yang diuruskan ni adalah jenazah orang mati kemalangan. Seorang budak lelaki dalam lingkungan lebih kurang 20-an. Jadi bila nak tunggu dia kemalangan, sebenarnya kemalangan tu berlaku lebih kurang tengah hari. Selepas ke tengah hari, menganjur ke petang sebab ada postmortem. Selepas petang, lepas maghrib, barulah proses mandikan, kafankan dan semayangkan. Bila dah siap tiga-tiga ni, jam menunjukkan pukul 11 malam.
Jadi daripada 11 malam itulah Syafiq dan ayahnya bergerak daripada hospital di Kuala Lumpur ke negeri Johor, iaitu di daerah Johor Bahru. Waktu dalam perjalanan tu, di mula-mula perjalanan tu, Syafiq sendiri rasa macam takut sebab inilah pengalaman pertama dia naik van jenazah waktu malam dengan bapak dia. Tapi mujurlah dia naik dengan bapak dia, jadi semangat tu lain macam lah. Kurang hajar kan? Dia time-time macam ni dia nak bunyi. Memang sap-sap-soi dia masuk. Dia dah tahu abang ni memang tak berapa nak berani sangat. Tapi dia masuk juga. Aduh. Dah lah cerita jenazah ni. Dah lah bangsa. Okey, kita sambung Jadi, dia bertolaklah daripada hospital tu pukul 11 malam. Bila pukul 11 malam, awal-awal tu tak adalah apa-apa berlaku. Sebab pada fikiran dia ada bapak dia. Anything ada bapak dia. Apa-apa dia peluk bapak dia dulu. Lepas tu bapak, orang pembawa jenazah ni selalunya imannya kuat. Lepas tu amalan-amalannya bagus. Orang-orangnya baik. Jadi, dia tanya dengan bapak dia, ada tak peristiwa-peristiwa yang pelik-pelik? Bapak dia kata ada peristiwa yang pelik, tapi jangan dihiraukan. Cuma bapak nak pesan, kalau ada apa-apa berlaku di kawasan belakang van jenazah, janganlah kau pandang. Syutlah. Sorry, mata kejut. Janganlah kau pandang. Berapa bapak? Janganlah kau pandang, janganlah kau buat apa-apa, dan kau terus je kau pandang je depan, kata bapak dia. Jadi bergeraklah dia, bergerak dalam perjalanan tu tak ada masalah. Di samping tu bapak dia akan pasangkan alunan ayat-ayat suci Al-Quran dekat belakang kawasan jenazah tu. Jadi tak adalah nak rasa ngeri sangat kan. Kalau kita ada bacaan-bacaan ayat suci, kita punya rasa lega lah kan. Sebagai orang Islam, kalau dengar bacaan Yasin ke, walaupun dalam keadaan yang sukar, kita akan rasa tenang. Macam tu. Jadi bila dah bawa tu, lebih kurang pukul 12 kata Syafiq, sebab perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Johor Bahru memakan masa lebih kurang 3 jam. 3 jam ke 4 jam lah macam tu malam kan. Tak boleh bawa laju-laju. Tak adalah bawa van jenazah tu macam bawa kereta racing. Kan tercempak jenazah kan. Kau nak pergi angkat? Dia kata, memang tak lah kan. Ui, seram pula abang rasa. Tapi itulah core kepada cerita ni nanti Lepas tu, tengah-tengah lebih kurang pukul 12 tu, Syafiq dah mula mata dia dah mengantuk. Selepas 1 jam perjalanan tu, mata dia dah mengantuk. Lepas tu bapak dia kata, kalau mengantuk tu pergilah sandarkan kepala tu, tidurlah. Dia kata, bapak boleh bawa van sorang-sorang, tak ada masalah pun. Selama ni pun bapak bawa sorang-sorang. Jadi bila dah cakap macam tu, yang si Syafiq ni memang tak tangguh-tangguh lagi lah. Terus ambil bantal kecil, dia letakkan dekat kepala dia, dan dia pun nak lelap. Bila dia nak lelap, dia dengar macam ada orang ketuk dekat cermin belakang tu. Kalau kita bawa van jenazah, dekat belakang tempat duduk pemandu ataupun tempat duduk depan lah kata, dia ada cermin tau. Tapi cermin tu selalunya ditutup. Dia dengar macam ada satu benda ketukkan, tak macam tu. Lepas tu dia pandang bapak dia. Bapak dia boleh cakap apa? Jangan pandang-pandang, tegak aja kepala kau ke depan, jangan tengok-tengok, dia kata. Masa tu di hati dia rasa macam gundah gulak, rasa macam tak sedap. Alamak, ada bunyi pula, dia kata. Aku harap-harap tak ada apa-apa, dia kata. Dia doalah pada Allah Ta'ala kan, banyakkan selawat, zikir semua. Jadi dia teruslah nak tidur. Bila nak tidur, baru je nak tidur, dia dengar dekat van belakang ada bunyi suara orang panggil nama dia. Syafiq. Kalau abang, aduh, nak lari macam mana? Cik baik sebelah ada bapak dia kan. Nak lari terjun tingkap. Ini jalan highway kot. Dengan kita tak tahu pukul 12, pukul 1 pagi, tak apa-apa yang ada kan. Dia dengar suara orang panggil dia nama Syafiq. Nama penuh lah tu. Dia besar mata dia. Dia pandang bapak dia. Bapak dia cakap apa? Jangan pandang-pandang. Bapak dengar. Kau tak payah pandang-pandang belakang. Tak payah pandang-pandang babah. Ayah, kau pandang je depan. Zikirlah banyak-banyak, dia kata. Bila dia dengar bapak dia cakap macam tu, dia pun nak tidurlah balik kan. Bila dia nak tidur balik, dengar lagi benda tu panggil. Syafiq. Dia kata memang suara lelaki. Dan jenazah yang dibawa kat belakang tu memang memang lelaki. Memang lelaki yang dibawa. Jadi dia rasa macam, jenazah tu panggil aku ke? Ke jenazah tu hidup balik?
Kalau cerita orang putih, dia akan cakap jenazah tu hidup balik. Jangan-jangan dia hidup kot bapa. Macam tu lah kalau cerita orang putih lah kan. Tapi kalau cerita Melayu tak ada dia macam tu. Jadi dalam perjalanan tu 2 kali dia dengar ada orang panggil daripada tempat jenazah tu. Perjalanan diteruskan sampai dekat RNR, kalau tak silap abang RNR Pagoh ke kalau macam tu. Tiba-tiba bapak dia kata dia nak berhenti, bapak dia nak kencing. Bapak nak kencing. Kalau korang buat apa? Adakah korang tunggu dekat dalam van ataupun korang ikut bapak korang pergi kencing dan tinggalkan jenazah tu seorang-seorang dekat dalam van, ataupun korang tak ikut bapak korang pergi kencing tapi korang tunggu luar van? Kalau abang ambil keputusan yang ketiga. Abang tak akan ikut bapak abang pergi kencing, tapi abang akan tunggu luar van. Dan itulah yang Syafiq buat. Bila berhenti dekat RNR Pagoh, tapi waktu tu bukan hari Minggu, jadi kereta tak banyak. RNR Pagoh tu. Dan RNR Pagoh tu antara RNR yang meriah sebenarnya. Tapi kalau kita bawa van jenazah, walaupun tempat tu meriah, suramnya lebih terasa. Bila bapak dia pergi kencing, dia pun automatik keluar daripada van walaupun enjin tu berbunyi. Enjin tu hidup. Enjin tu berbunyi lah. Enjin tu hidup. Enjin tu tak mati. Kuk, 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 kuk. Macam tu enjinnya. Tapi dia tak ikut bapak dia pergi kencing. Tak sedap lah tinggalkan jenazah seorang-seorang. Bila bapak dia pergi kencing, nak katakan lebih kurang 10 minit lah, bapak dia pun balik. Bila bapak dia balik, diorang pun pergilah naik balik van tu. Bila naik van tu daripada Pagoh nak pergi JB dah tak jauh sangat kan? Dah tak jauh sangat. Tengah-tengah bawah, tengah jalan, memang tengah jalan tu, tiba-tiba dekat belakang, kawasan belakang, dengar benda terbalik, kerongkong macam tu. Kalau korang buat apa? Kalau abang pandang bapak abang. Dan itu juga yang Syafiq buat, dia pandang bapak dia. Bapak dia cakap apa? Syafiq rasa bunyi apa tu? Lepas tu Syafiq cakap, keranda terbalik kot ayah. Dia kata, macam mana kita nak buat apa ni? Kata bapak dia. Bapak dia gelak-gelak. Orang dah biasa bawa van jenazah, dia tak adalah takut sangat. Si anak ni yang baru first time naik van jenazah, memang huru-hara lah kan. Lepas tu Syafiq kata, kita cek nak, kita berhenti tepi jalan, kita cek. Lepas tu bapak dia kata, kita tak boleh berhenti tepi jalan. Nanti kalau orang nampak, boleh jadi kontroversi. Pergi berhenti tepi jalan, buka van jenazah. Memang huru-hara lah kan. Kalau orang nampak daripada lampu biasa, lampu high beam terus. Punya dah terkejut dia. Nampak pula putih. Seram ah. Okey. Jadi bapak dia pun carilah hentian. Tapi abang lupa dia berhenti dekat hentian mana. Dia berhenti dekat hentian tu. Dia berhenti. Lepas tu dua-duanya keluar daripada van dan bukalah bonet belakang. Tempat belakang tu kan. Korang tahu apa yang diorang nampak? Tempat tong yang menutup van jenazah, tong yang menutup jenazah tu dah terbuka dan jenazah tu dah jatuh ke bawah. Maksudnya jatuh dekat terjelepuk di kawasan bawah lah. Maksudnya di kawasan kerusi. Abang harap korang faham Dia terjatuh dah. Bapak dia pandang Syafiq, Syafiq pandang bapak dia. Lepas tu bapak dia boleh cakap soal jawapan keramat. Pernyataan keramat. Inilah pertama kali ayah kena macam ni. Korang rasa kalau Syafiq dengar itu yang bapak dia cakap, tak ke makin cuak perasaan dia? Lepas tu dia tanya, habis nak buat macam mana bapak? Ayah dia kata nak buat macam mana? Kita tak boleh buat apa, kita angkat je lah. Angkat jenazah tu. Jadi bapak dia pergi dekat kawasan kepala, yang Syafiq ni pergi kat kawasan kaki, dia orang sama-sama angkatkan jenazah tu pukul 1 pagi dekat RNR yang tak ada orang. Korang boleh bayangkan tak kan? Masa tu Syafiq kata dia rasa macam nak terkencing, nak terberak. Tangan dia menggigil tangan dia. Diangkatkan jenazah tu dekat atas, letakkan dekat atas pembaringan dan tutup semula dengan penutup tong jenazah. Lepas tu diorang teruskan perjalanan. Tapi sempat juga Syafiq basuh dulu tangan dia. Sebab tangan dia ada bau-bau minyak atar kapur baru semacam itulah dia kata. Teruskan perjalanan. Bila dah nak sampai dekat JB, sekali lagi bunyi tong terbalik. Macam kergong macam tu.
bunyi tong terbalik. Jadi diorang semua dah tahu itu mestilah punca daripada jenazah tu jatuh sekali lagi. Walaupun diorang ni bukannya lah bawa laju racing sampai macam tu kan. Tak bawa macam tu, tapi tak tahu kenapa jenazah tu jatuh sekali lagi. Kadang-kadang ini bukan balasan tapi ujian, lebih kepada ujian, bukan kepada jenazah, lebih kepada ujian kepada kita yang membawa jenazah tu. Seram kan celaka. Wah, celaka ya Allah, maksudnya salah saudara Muhammad. Jangan ikut abang, jangan cakap celaka. Maksudnya terkejut lah abang, macam seram tau. Berkaitan dengan van jenazah ni seram sebenarnya. Jadi bila dia dengar macam tu, sebelum masuk tol, maksudnya sebelum keluar tol, diorang berhenti tepi jalan di kawasan lampu yang banyak, lampu yang terang. Diorang pun pergi turun daripada van jenazah, buka memang jenazah tu jatuh sekali lagi. Diorang pun angkatlah jenazah tu, letak atas pembaringan, tutup tutuplah, dia pakai tong tu balik. Tapi kali ni diikat tong tu supaya tak berlaku apa-apa kecelakaan sekali lagi. Dan akhirnya jenazah tu berjaya dihantar ke rumah waris, dan ramai pula saudara mara, ahli keluarga yang ada dekat situ menangis-nangis terima jenazah. Lebih kurang pukul 3 pagi, 2 pagi masa tu, 2 pagi terima jenazah. Tapi diorang berdua tak bercerita apa sebenarnya yang berlaku di sepanjang perjalanan. Sampai sekarang Syafiq rasa macam tak faham kenapa jenazah tu asyik jatuh. Sebab yang meninggal tu kemalangan, kemalangan. Jadi kita tak tahulah amalan apa jenazah tu yang dah buat kan, sampaikan dijadikan jatuh sampai 2 kali. Itu iktibar untuk kita jugalah. Tapi jujur abang cakap, kalau abang pernah memandikan jenazah ya beberapa kali, dan tak adalah sesuatu yang menakutkan, tapi kalau menghantar jenazah daripada satu negeri ke negeri yang lain dalam keadaan tengah malam, kalau 2 orang abang rasa abang tak kuat. Kena 10 orang kot. Yang konvoi tepi, konvoi depan, konvoi belakang. Ramai-ramai kita menghantar jenazah. Kalau 2 orang macam dengan bapa abang, seram Tapi ni pengajaran untuk kita lah kan. Cerita kedua ni disampaikan oleh Azrul. Azrul ceritakan ke abang melalui telefon. Tapi Azrul ni memang, abang tak tahulah kenapa setiap kali abang dapat telefon daripada orang menyampaikan cerita seram, abang rasa kagum. Sebenarnya ramai orang yang boleh bercerita dalam YouTube. Yang boleh bercerita mungkin sebab diorang tak ada masa, ataupun diorang tak cukup masa ataupun banyak sangat pekerjaan yang diorang lakukan kan, sampai diorang tak sempat nak cerita, nak buka YouTube sendiri. Tapi setiap kali abang dapat cerita tu, abang dengar, abang rasa macam diorang ni semua berbakat bercerita, termasuk dengan si Azrul ni. Azrul ni sangat berbakat cerita tentang pengalaman macam mana dia jadi pemandu van jenazah, seorang pemandu muda van jenazah daripada satu hospital di Selangor. Nak hantar jenazah ke Keratung, Pahang. Tapi jenazah yang dia nak hantar kali ni adalah bukan calang-calang jenazah. Sebab apa, jenazah ni patutnya mati, dah lama mati, tapi tak mati-mati. Rupanya jenazah ni ada membela raya. Ataupun kalau orang Indonesia cakap Gondorowo. Lebih kurang macam tu lah kalau ada penonton abang daripada Indonesia. Jadi orang tua ni ada belahan tu raya, perempuan, dan umurnya lebih kurang 90 tahun. 90 lebih lah. Dan dia meninggal dekat hospital. Bila dia meninggal dekat hospital, dia pun diuruskan lah. Meninggalnya petang. Jadi dah uruskan, mandikan, kapankan semua. Malam tu juga keluarga ni bayar double untuk bawa jenazahnya daripada hospital di Selangor ke Keratung. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 2-3 jam jugalah. Tapi kali ni, yang tadi cerita pertama lebih kepada keinsafan. Cerita yang kedua ni lebih kepada kesetanan. Keseraman lah, kesetanan, keseraman. Jadi cerita dia, banyak sangat, mukadimahnya panjang sikit. Jadi si Azrul lah, yang cakap Azrul tadi kan, bukan nama sebenar lah pun. Azrul ni, dia ada 2 orang. Waktu menghantar jenazah tu 2 orang, dia kata. Azrul dengan Ali lah katakan. Lebih kurang pukul 10 malam, diorang bermula bergerak daripada hospital tersebut nak ke Keratung. Kalau korang tahu, jalan ke Keratung tu gelap tau. Memang scary sikit. Tapi nak jadikan cerita, yang bagusnya adalah
ada cucu kepada arwah yang katanya menjaga arwah daripada arwah tak sihat sampai dah meninggal. Dia yang ada dekat dalam van tu, dan dia ni adalah lelaki, bukan perempuan. Jadi bertigalah, senang cerita berempat lah kan, termasuk sejenazah tu empat lah. Yang si cucu duduk dekat kawasan belakang sambil-sambil baca mengaji Yasin. Yang lelaki si Azrul dan kawannya Ali memandu dan juga duduk kat depan. Perjalanan bermula daripada pukul 10 malam. Berjalanlah. Bila berjalan, sambil-sambil tu si cucu dekat belakang ni bacalah mengaji-ngaji apa yang patutlah. Surah-surah mengaji, sedekahkan kepada almarhum nenek dia kan. Jadi tengah-tengah bawa tu, tiba-tiba tong jenazah tu bunyi macam diketuk beberapa kali. Tok 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 macam tu. Tong jenazah daripada besi kan. Kalau diketuk-ketuk macam tu, bunyinya bergema kan. Sampai kan orang depan pun dengar. Jadi si Azrul minta Ali tengok lah. Cuba kau tengok kat belakang ni apa yang berlaku. Bila dia tengok melalui cermin tengah, dia nampak cucunya masih lagi membacakan Yasin, tapi cucu dia bagi isyarat mata, iaitu bunyi tu datang daripada tong jenazah. Tapi si cucu tak takut. Mengikut kata Azrul, cucu tak takut sebab si cucu ni memang tahu yang nenek dia ni ada mengamalkan pembelaan hantu raya ke macam tu, bukan hantu raya ke pelesit, lebih kurang macam tu lah kan, belaan-belaan lah kan. Dia memang tahu nenek dia ni ada benda membela-bela, jadi dia dah memang ready kalau ada berlaku apa-apa yang kurang enak sewaktu penghantaran jenazah tu. Bila dah dengar ketukan-ketukan yang macam tu kali pertama, diorang meneruskan perjalanan. Tapi nak jadi cerita, waktu pertengahan jalan tu, ketukan tu makin kuat. Tong, 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 macam tu. Kali ni, si cucu ni, pergi ketuk cermin kat tengah tu. Dia ketuk-ketuk. Sampai dia ketuk-ketuk, si Ali pun tengoklah ke belakang. Ali dengan Azrul lah, sambil-sambil bawaan. Dia kata, kenapa, Dek, kenapa? Lepas tu, cucu dia cakap macam ni, bang, boleh tak saya duduk depan? Saya tak selesa lah nak duduk belakang. Walaupun dia tahu tu nenek dia dan dia bela nenek dia, tapi mungkin yelah, kita tak tahu perasaan dia kan, mungkin dia rasa macam tak selesa. Jadi diorang pun berhentikan van kat tepi. Bila berhentikan van kat tepi, cucu dia turun, cucu dia pun duduk kat depan. Bila duduk kat depan, okey, perjalanan pun diteruskan. Jadi jenazah sorang-sorang lah kat belakang dia kan. Jenazah sorang-sorang kat belakang. Belum jauh jalannya, kata Azrul. Belum jauh, lebih kurang 30 minit dah macam tu, tiba-tiba dekat dalam keranda tu dengar orang menangis. Ya Allah, ya Rabbi, ya minta jauhkanlah daripada abang diancam dengan peristiwa-peristiwa kurang berani macam ni. Okey, dengar orang menangis, perempuan menangis. Jadi diorang semua, Azrul terus pasang ayat suci Quran yang ada dekat dalam van tu, dalam bentuk CD lah, pasang. Bila pasang ayat suci Al-Quran, diorang ingat bunyi nangis tu hilang. Tak hilang, bunyi nangis tu ada. Abang rasa bunyi nangis tu datang mungkin daripada roh kot, menyesali dengan apa yang dia dah buat di atas dunia, ataupun benda Allah tu yang menangis sebab kematian tuan dia. Tapi abang lebih suka kepada teori kedua. Mungkin benda Allah tu menangis sebabnya tuan dia dah mati. So dia tak tahu nak menumpang kat tuan mana. Sebab tu dia menangis. Jadi bila dipasang ayat suci Al-Quran, benda tu menangis berterusan. Tak berhenti. Nak buat macam mana ni? Okey. Kata Azrul, Ali, kau tolong azan. Mana tahu boleh hilang. Okey. Ali pun tutuplah radio tu dan dia pun nak mulakan azan. Waktu dia nak mulakan azan, dia minta izin kepada cucu si arwah ni. Cucu arwah ni muka dah pucat tau. Daripada muka putih budaknya, muka dah putih, daripada gelap budaknya, putih mukanya. Nampak dah putih merah. Putih merah belasya-belasya. Takut sangat dah agaknya. Lepas tu Ali pun teruslah azan. Tak perlu lah gini, tak payah. Dalam van, kalau gini teruk, no kan lah. Duduk terus azan, Allahu Akbar. Macam itulah kan. Abang buat contoh je lah. Azan. Bila azan dia berkumandang, terus yang kat belakang nangis-nangis tu hilang. Tak ada bunyi nangis-nangis lagi. Pelik juga. Tapi diorang berkesimpulan. Mungkin
Benda tu tak jalan dengan ayat-ayat suci yang dibacakan melalui radio. Benda tu nak juga yang keluar daripada mulut, biar orang kata originality-nya ada. Jadi bila azan sekali, azan dua kali, dah hilang lah nangis-nangis tu kat belakang. Tak ada apa-apa lah. Lepas tu diorang untuk mengelakkan daripada benda-benda ni menakutkan, diorang pun bercerita lah, bertiga bercerita siapa nenek ni, nenek ni macam mana, elok tidak. Jadi cucu ni pun bila dia ajak-ajak bercerita macam tu, kuranglah rasa takut. Jadi perjalanan tu walaupun malam, lebih kurang pukul 12 malam, waktu melalui jalan Keratung tu kan, jadi taklah terasa sangat sebab dia orang berborak bertiga kan. Jadi nak jadi cerita, ini adalah penutup ni. Penutup, tiba-tiba dia dengar, dia orang bertiga dengar tau, Azrul dengar, si cucu dengar, Ali pun dengar, dekat belakang dengar bunyi tong jenazah tu diketukkan tanpa henti, tung tang tung tang tung tang tung tang tong tong tung 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 tang tong tung tong, macam tu, macam ada benda yang mengetuk tong 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 tong. Memang tak payah fikir panjang, bukan manusia yang buat dan bukan jenazah yang buat. Jenazah tak adalah bangun ketuk-ketuk-ketuk tong yang tempat dia diletakkan, memang tak ada. Itu mesti benda Allah tu. Jadi bila dah ketuk-ketuk banyak sangat, si cucu ni nak pandang belakang, tapi Azrul tak kasih, jangan pandang. Dia kata, Li, dia kata, kau azan lagi sekali. Bunyi ni tong 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 tong. Lepas tu tak sempat cucu dia pun pandang, Ali pun azan semula. Azan sekali lagi. Kali ni kuat sikit dan sedikit mendayung. Bila dah azan je, start aja azan, ketuk-ketuk tu hilang. Bila ketuk-ketuk tu hilang, azan habis, si cucu terus pandang belakang. Tengoklah kat keranda nenek dia apa jadi. Siapa-siapa yang ketuk. Korang tahu apa dia nampak? Dia nampak banyak benda-benda hitam berkelubung. Macam orang pakai telekung, tapi kalau telekung nampak muka, kan ni tak nampak muka. Berkelubung hitam, duduk banyak. Ada lebih kurang 30 bertinggi atas keranda, bertinggi dekat kerusi, dekat lantai, 30 benda hitam. Seram pula abang. 30 benda hitam bertinggi-tinggi dekat dalam tu. Dia terus pandang depan, si cucu ni terus pandang depan, terus mengucap Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Lepas tu si Ali dengan Azrul ni macam, kenapa? Ada apa? Si Ali pun pandang juga. Pandang ke belakang. Pun nampak benda yang sama. Dah mengucap panjang. Tapi si Azrul tak boleh nampak. Tak boleh pandang. Kalau si Azrul pandang, dengan van-van masuk dalam longkang. Kan? Sebab jalan Keratung tu kan gelap. Lepas tu kiri kanan dia macam belukar kan. Hutan kan. Jadi, dia pun hantar jenazah sampai dekat rumah almarhum. Saudara mara dah tunggu, jenazah diturunkan macam biasa. Jadi bila dalam perjalanan balik tu, berceritalah si Azrul ni dengan Ali, sebenarnya apa yang kau nampak sampai kau mengucap 2-3 kali kan, berselawat 2-3 kali. Azrul pun cerita, dia nampak macam ada benda duduk belakang van jenazah tu, ramai, banyak benda yang berkelubung warna hitam. Mata tak nampak, hitam macam tu. Banyak, ada lebih kurang 30, banyak. Mungkin tu amalan dia, kod. Amalan dia. Mungkin jugalah. Jadi dalam perjalanan balik ke Kuala Lumpur daripada Keratung, Alhamdulillah tak berlaku apa-apa, semua settle. Tapi abang tak boleh nak beritahu perkara ni dekat Keratung mana untuk mengelakkan fitnah ataupun menjaga sensitiviti keluarga. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang pengalaman dua orang, iaitu Syafiq ikut ayah dia dan Azrul si pemandu van jenazah, macam mana diorang hantar van jenazah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Abang gabungkan dua cerita ni. Walaupun abang dapat cerita Syafiq tu dah lama lah, lebih kurang 2 bulan yang lepas abang dapat cerita Syafiq tu, tapi cerita Azrul ni baru dapat. Abang gabungkan. Sebab dah jumpa benda yang lebih kurang sama, sedap-sedap gabungkanlah. Boleh cerita kat korang walaupun tak berapa panjang, tapi pengalaman ni menarik. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.